Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami ahli kumpulan 7 pada hari ini ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk Krisis Alam Sekitar di Seluruh Dunia. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan kenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 4 orang iaitu Abdul Halim bin Adnan, Fatin Amira binti Jasmine, Siti Nurhasliza binti Alias dan saya sendiri Nur Bidayah binti Abdul Rahman. Krisis alam sekitar berlaku apabila alam sekitar didiami oleh spesies atau menjalani penduduk perubahan yang mengancam kesinambungan mereka. Perbuatan yang menyebabkan krisis atau pencemaran alam sekitar adalah seperti pembuangan sampah, pembakaran terbuka, penebangan hutan, pembebasan atau pembuangan sisa toksik yang tidak terkawal. Perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini menyebabkan berlakunya pencemaran udara, pencemaran air, tanah runtuh, banjir kilat dan sebagainya yang akhirnya boleh mengganggu kehidupan manusia. Antara faktor yang menyebabkan krisis alam sekitar semakin berleluasa adalah sikap tidak bertanggungjawab individu dan juga dasar kerajaan atau polisi kerajaan yang lemah. Bagaimanapun, masalah pencemaran alam yang berlaku perlu diselesaikan supaya ia tidak lagi mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Mengenai isu krisis alam sekitar yang berlaku di Malaysia, sebanyak 9 kes pencemaran air yang berlaku pada tahun 2020. Pada 17 Mac, Lembaga Urus Air Selangor mendapati pencemaran air berlaku berpunca daripada bengkel jentera berat yang menyimpan sisa minyak di Sungai Gong Rawang. Pada 27 Mac, pencemaran sisa minyak berlaku di Sungai Selangor berpunca daripada kilang bahan binaan di Bestari Jaya. Kes ini menyebabkan 3 loji rawatan air ditutup dan dibuka semula selepas 3 jam. Seterusnya, pada 16 April, aliran air daripada sebuah kolam ternakan di Hulur Selangor mencemarkan sumber air mentah di Sungai Selangor. Kes ini menyebabkan 4 loji rawatan air ditutup. Pada 27 Mei pula, berlaku tumpahan minyak diesel berpunca daripada kemalangan lori diesel di Lebuh Raya Utara Selatan yang menyebabkan loji rawatan air Sungai Selisik ditutup dan menjejaskan seramai 742 pengguna air Selangor. Seterusnya, pada 3 September, berlaku pencemaran bau seakan bahan pelarut di Hulu Selangor yang menjejaskan warga Selangor dan Lembah Kelang seramai 1,292 orang pengguna. Kes ini menyebabkan 4 loji rawatan air ditutup. Menurut Menteri Besar Selangor, pencemaran bau itu berpunca daripada kilang yang melepaskan bahan pelarut dalam Sungai Gong Rawang dan mengalir hingga ke Sungai Selangor. Sebulan selepas itu, pada 4 Oktober, bau seperti bangkai dikesan di Sungai Pajam yang berpunca daripada pembersihan ladang itik dan angsa di tepi Sungai Pajam dan ia menjejaskan seramai 309,605 pengguna yang terdiri daripada 5 wilayah. Pada bulan yang sama, iaitu pada 19 Oktober, berlaku pencemaran bau bahan pelarut yang berpunca daripada sebuah bengkel membaiki dan menjual jentera binaan di Sungai Gong dan menyebabkan 4 loji rawatan air ditutup. Kes ini menjejaskan seramai 1.2 juta pengguna. Dan pada 10 November, pengusaha premis di kawasan perindustrian di Taman Velox, Rawang, melepaskan bahan buangan melalui tandas, mengalir ke loji rawatan kumbahan dan memasuki Sungai Selangor. Kes ini menyebabkan 4 loji rawatan air ditutup dalam tempoh 24 jam. Berikutan dengan kes ini, pihak kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan denda sebanyak RM1 juta dan penjara mandatori kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Akhir sekali, pada 8 Disember, pencemaran bau bangkai ikan berlaku berpunca daripada satu kolam ternakan ikan yang melepaskan air ke Sungai Selangor bagi tujuan pengeringan kolam. Kejadian ini menjejaskan pengguna di Lembah Kelang dan 4 loji rawatan air ditutup. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan. Okey, seterusnya berkaitan dengan asas yang dibawa dalam membincangkan krisis persekitaran ini. Okey, yang pertama, asas falsafah ketuhanan dan kewujudan alam. Okey, alam ini adalah kejadian yang perlu dimanfaatkan. Ahli falsafah yang membincangkan kewujudan, mereka tidak hidup pada era revolusi ini, namun
saya boleh katakan kewujudan adalah satu berkaitan dengan alam dan krisis persekitaran pada hari ini. Kita dapat mengetahui bagaimana hubungan ketuhanan, alam dan manusia adalah satu ikatan yang saling berkaitan yang menyebabkan kita perlu menilai adakah krisis yang berlaku pada hari ini adalah satu masalah yang menyebabkan kehidupan kita terjejas dan sebagainya. Seseorang yang mempunyai kepercayaan yang kuat bahawa kewujudan alam ini adalah daripada Tuhan yang menciptakannya, maka ia akan menjaga alam ini dengan baik sehingga mereka tidak akan membuat kerosakan sehingga menyumbang kepada krisis persekitaran pada hari ini seperti pencemaran dan sebagainya. Membuat penaklukan sama ada krisis alam yang berlaku secara semula jadi atau disebabkan oleh manusia. Yang pertama, ada satu golongan yang hanya menyalahkan alam kerana mereka mempunyai sifat tamak dan rakus. Mereka mengatakan bencana alam yang berlaku adalah disebabkan oleh alam itu sendiri. Ia memang betul, tapi ia memberi impak yang positif kepada alam itu sendiri. Contohnya, berlaku perubahan landscape yang menyebabkan aktiviti pelancongan boleh dilakukan dan sebagainya. Aktiviti pertanian contohnya di kawasan letusan gunung berapi, selepas letusan gunung berapi, kawasan itu adalah sangat subur untuk pertanian. Selain itu, lemah dalam membuat penilaian kerana sifat yang dibawa dalam diri bertentangan dengan apa yang dipelajari. Kerana pendidikan adalah satu proses untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ini falsafah yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Jadi apabila kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita terhindar daripada sifat yang negatif. Mencari kehidupan, maka lahirlah kehidupan. Maka usaha untuk terus hidup ini adalah sebuah kejayaan. Jadi pencipta yang menciptakan alam ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, berhak untuk memberi kehidupan kepada makhluknya yang mencari kehidupan. Pilihan adalah di tangan kita, yakni manusia, untuk menjaga kehidupan supaya ia terus kekal hidup dan saling berinteraksi antara Tuhan, alam dan manusia, sehingga kita mencapai satu keseimbangan dalam sistem fizikal dan sistem manusia. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Belajar mendapati mengumpul bahan kita semula adalah aktiviti yang paling tidak menarik. Namun begitu, aktiviti inilah yang paling kerap diatur di sekolah walaupun ia bertentangan dengan minat mereka. Jadi, adakah aktiviti lain yang mampu menarik minat mereka dengan lebih mendalam tentang menjaga keindahan alam sekitar? Ya, jawapannya ialah program kesukarelaan. Seperti yang kita ketahui, perkhidmatan sukarela alam sekitar adalah satu perkara asas yang berperanan dalam melindungi alam sekitar. Sukarelawan alam sekitar boleh dibagikan dalam pelbagai jenis. Yang pertama ialah praktikal. Bentuk praktikal sukarela alam sekitar adalah yang paling terkenal kerana kebanyakan daripada pelajar lebih gemar aktiviti seperti di luar bilik darjah. Antara aktiviti yang biasa dijalankan ialah penanam pokok, mengutip sampah di perairan pantai dan banyak lagi. Yang kedua ialah pengumpulan dana. Terdapat juga organisasi yang lebih membantu dari segi memberi sokongan wang kepada agensi yang menguruskan dari segi praktikal. Sukarelawan dalam bidang ini adalah terlibat dalam pengumpulan dana untuk diberikan dana kepada agensi alam sekitar yang memerlukan. Dan yang terakhir ialah pentadbiran. Sukarelawan yang mahir dalam kemahiran profesional yang mengetahui undang-undang boleh menjadi sukarelawan dalam peranan menyokong menggunakan kemahiran ini dalam sokongan takbiran. Jadi, apakah usaha yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah dalam memupuk sikap cinta akan alam sekitar? Yang pertama ialah memimpin melalui teladan. Lazimnya seorang manusia lebih cenderung mengingati perkara yang dilakukan oleh orang daripada apa yang mereka lontarkan dengan kata-kata. Walaupun mengajak anak muda tentang apa ertinya menyelidiki alam sekitar adalah penting juga bagi sesuatu itu memberi impak yang lebih besar sekiranya mereka dipraktikkan melalui perbuatan. Ini bukan hanya sekadar mendorong mereka tentang kesedaran alam sekitar. Contohnya, apabila mereka melihat sampah, mereka terus membuangkan dalam sampah. Perkara itu akan menjadi kebiasaan kepada mereka dan mereka mungkin juga tidak menyedari dari mana mereka belajar cara tersebut. Seterusnya, pihak sekolah juga boleh menyebarkan berita tentang kepentingan melindungi alam sekitar.
Okey, pelajaran yang dipelajari oleh pelajar di sekolah boleh memberikan manfaat sekiranya pelajar berkongsi pengetahuan tentang persekitaran kepada rakan dan juga keluarga mereka. Okey, cara yang terbaik untuk mewujudkannya adalah dengan dorongan pelajar untuk mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari di sekolah. Contohnya dengan mengaplikasikan di rumah. Okey, dengan cara ini, faedah yang diperoleh oleh pelajar tentang kesedaran terhadap alam sekitar dapat terus diamalkan di rumah. Lalu mereka juga akan mendorong masyarakat dengan lebih meluas dalam mengamalkan tabiat yang sama. Sebagai contoh, sekiranya di sekolah mereka dipupuk untuk menggunakan air secara hemat, pelajar akan serta-merta akan terlatih di rumah dengan mengutuk air mereka yang menitis. Pendekatan ini adalah satu konteks yang baik untuk para pelajar dalam menyedari tentang kepentingan masalah alam sekitar. Jelaslah di sini bahawa manusia dan alam sekitar mempunyai berkaitan hubungan rapat kerana kedua-duanya saling bergantungan bagi melahirkan ekosistem yang seimbang di muka bumi ini. Manusia bergantungan secara fizikal dan emosi dengan alam semula jadi dan sebaliknya keadaan ekosistem dan spesies pula bergantung kepada tindakan manusia. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia sememangnya akan meninggalkan kesan sama ada dalam jangka masa yang singkat maupun panjang. Asas pemikiran atau falsafah yang wujud dalam dunia ini amat penting dalam mengawal tingkah laku manusia terhadap alam sekitar. Nilai-nilai yang murni perlulah disematkan dalam jiwa dan sanubari setiap insan agar keindahan dan kelestarian alam sekitar dapat dipelihara demi kelangsungan hidupan yang akan datang. Manusia yang telah diciptakan oleh Yang Maha Esa sebagai sebaik-baik kejadian perlulah bertindak dengan lebih bijak dan waras dalam usaha mengekalkan dan menjaga amanah yang tidak ternilai, iaitu alam. Pertimbangan perkara baik dan buruk juga mempengaruhi cara interaksi manusia dengan unsur-unsur alam yang lain. Perlakuan dan tindakan setiap manusia seharusnya diiringi dengan sikap terpuji dan juga keimanan bagi umat yang teguh terhadap agama Islam. Tanpa sikap seperti ini, maka jiwa manusia akan menjadi pincang dan akan membangkitkan kerakusan manusia dalam mengeksploitasi alam. Hak manusia untuk menguasai alam sekitar adalah dengan memakmurkan sumber-sumbernya dan bukanlah memuaskan hawa nafsu semata-mata sehingga alam mengalami kerencatan yang serius. Usaha menjaga dan memelihara ruang persekitaran ini berkait dengan soal kesedaran dan sikap masyarakat untuk memastikan persekitaran itu sentiasa bersih dan sihat untuk didiami. Apabila manusia hidup berlandaskan asas falsafah yang sempurna dan kukuh, sudah tentu permasalahan alam sekitar dapat diatasi secara holistik agar alam ini kekal terpelihara. Setiap daripada kita perlulah meletakkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar sebagai matlamat utama dalam kehidupan serta berusaha menjaga dan menyelamatkan khazanah yang tidak ternilai ini daripada terus dimusnahkan agar alam sekitar terus kekal sihat dan seimbang untuk kelangsungan generasi yang akan mendatang. Dengan ini, maka tamatlah sudah sesi pembentangan kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.